Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Terima kasih perkongsian daripada Bro Lepak. Jadi apa yang saya share itu adalah kalam daripada kenyataan kalam daripada Syekh Abu Yazid Bustami. Dan apa yang kita kenal tak siapa Syekh Abu Yazid Bustami? Siapakah mereka? Siapakah beliau? Dan golongan-golongan mereka ahli sufi. Mereka terlebih dahulu dan banyak karang-karang kitab-kitab tasawuf. Dan apa yang saya tahu, saya rasa minta maaf lah, saya rasa Abang Lepak ni silap faham maksud makrifat ni. Sebab makna makrifat ni mengenal. Tu makna dia makrifat. Makrifatullah, mengenal Allah. Bila kata makrifat, mengenal siapa? Makrifatullah, mengenal Allah. Bagaimana mahu mengenal Allah? Melalui cara Nabi, iaitu fardu ain, fiqh, usuluddin, tasawuf. Fiqh, usuluddin, tasawuf. Dan makrifat hakikat di bawah punya tasawuf untuk memahaminya. Tetapi kalau fiqh dengan tauhid, usuluddin, tiada di antara kedua ini, ambil satu je tasawuf, maka tidak lengkap punya makrifat dia. Sebagai contoh, kita mahu mendapatkan punya mutiara. Contoh. Bagaimana kita mengambil mutiara di dalam laut? Bagaimana kita mahu mengambil mutiara itu? Mestilah kita kena buat kapal. Kita cari kapal, kita dah ada kapal. Itu yang dipanggil syariat. Dan kita letak punya barang-barang dapur apa semualah untuk kita makan. Kita nak pergi belayar ni untuk ambil punya mutiara tu dekat dalam laut yang berharga. Kita pun berjalan belayar mencari mutiara menggunakan kapal tu. Itu yang dipanggil tarikat. Perjalanan tarikat. Syariat kapal ibarat ya, dan tarikat perjalanan. Dan kita pun ternampak punya mutiara itu. Itu yang dipanggil hakikat. Kita dah nampak, dekat sini ni menggunakan radar yang kita cari, ini mutiara ni. Tapi bagaimana kita mahu mengambilnya? Kita kena terjun. Alat scuba apa semua, itu syariat. Alat scuba, pernafasan apa semua, dari segi punya pakai pakaian scuba lah, kita terjun, kita nampak punya mutiara tu, kita ambil, bawa naik atas kapal. Lepas tu kita balik. Itu bila kita yang mengambil benda tu sudah milik kita, itu yang panggil makrifat. Makrifatullah. Itu yang panggil mengenal Allah. Dan kita terjun tu bukannya kita terjun selais pinggir, kita bawa punya barang-barang scuba, gas apa semua. Itu yang panggil syariat. Jikalau kita meninggalkan syariat, kita terjun, maka kita akan lemas, mati. Dan jikalau sebelum di darat kita sudah meninggalkan syariat, kita meninggalkan kapal itu, bagaimana kita mahu mengambil mutiara itu? Nampak tak? Kita mengambil mutiara. Ada kita perlu berenang. Kalau kita berenang, kita akan mati. Itu yang dipanggil syariat, tarikat, hakikat, makrifat. Kapal, syariat, perjalanan, tarikat, hakikat, melihat punya mutiara, makrifat, ambil. Itu yang dipanggil syariat, tarikat, makrifat. Dan makrifat dan syariat, makrifat dengan hakikat, itu yang dibicara dalam tasawuf. Tasawuf ni tajuk besar dia. Tasawuf. Yang di bawah itu adalah makrifat hakikat yang menceritakan. Ini bukan saya yang beritahu. Ini adalah kenyataan daripada
buku kitab-kitab daripada Ibnu Iman Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, Syekh Muhyiddin Akbar, Syekh Akbal Muhyiddin Al-Arabi, tokoh yang sufi tu. Wali kutub. Wali kutub ada satu je, wali kutub. Jadi bukannya saya menceritakan, ini adalah daripada kitab-kitab yang saya belajar. Kitab Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mujaddid. Dia hafal Quran apa semua, hukum apa semua, dia hebat. Dan karamah-karamah dia kerohanian dia kerohanian dia telah berjumpa dengan Nabi apa semua dekat alam martabat 7. Kalau kita faham martabat 7, okey, kalau lepas faham apa punya martabat 7, boleh ceritakan dengan detail. Saya juga belajar pasal martabat 7 dan Nur Nabi Muhammad. Dan saya ni bukannya bercakap isi hati saya sendiri. Ini adalah yang saya belajar dengan guru-guru saya. Contoh seperti Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani dan Prof. Maria Dr. Abdul Manam, ahli pentasawuf Jakim. Dan mereka jelas salah silah mereka, ilmu-ilmu mereka, ilmu-ilmu tasawuf mereka bersanak, bersilah-silah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Prof. Madia Dr. Abdul Manam yang saya belajar daripada Abah Hanum, Kia Ahmad Tajul Arifin, Sahibul Wafat Tajul Arifin, dan Syekh Abdullah, dan seterusnya kepada Syekh Bahauddin, dan seterusnya Syekh Abdul Rahman Bustami, Syekh Abdul Qadir Jalani, dan seterusnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya daripada Jibril dan kepada Allah. Inilah dipanggil sanad. Yang kita bercakap ni adalah sanad. Inilah yang yang kita belajar. Sebab apa? Ali Sufi juga hafal Al-Quran. Dia hebat daripada bahasa Arab, semua fiqh dia belajar, bab solat apa semua. Dan akidah Imam Asy'ariyah, sifat 20 usuluddin, malaikat apa semua, koda orang koda semua, kita balik rukun email semua. Sebab inilah. Dan tasawuf mengenal akhlak hati, sifat, akhlak dia kena beza. Dalam tubuh manusia ni ada dua, ruh, akal, qalbun, nafsu dengan jasad. Jasad lain dengan ruh. Kenapa kita mati, kita meninggalkan jasad, ruh pergi. Jadi yang sifat takbur tu abang lepak pun tak tahu dekat diri abang lepak. Sebab apa? Takbur tu benda maknawi, benda tak nampak. Bagaimana kita boleh nampak? Yang Syekh Abdul Jalil Bustami tu mengatakan itu adalah sifat maknawi, takbur, sifat bagi manusia tapi tak nampak. Betul tak? Kecuali dia pukul yang tu, dia pukul, dia apa semua, itu benda yang zahir kita nampak. Dalam hati kita rasa takbur, tak nampak maknawi, Allah je Maha tahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tak tahu. Jadi itu kita kena faham punya. Sebab apa? Kalau kita kata sifat, kalau dalam usuluddin, sifat ni apa? Sifat ni adalah arok bagi zat. Betul tak? Zat manusia. Dan arok sifat bagi manusia. Marah, apa lagi? Marah, suka, apa lagi? Gelisah, itu ada sifat. Itu ada sifat bagi punya manusia, bagi makhluk. Allah mukhalafatu ta'ala lil hawadih, qiyamuhu bi nafsi wahdahiyah qudrah iradah, semua Allah bersalahan dengan makhluk. Itu yang kita belajar melalui usuluddin daripada Iman Asy'ariyah wal Maturidiyah, dan tasawuf Iman Junaid Al-Baghdadi, bermazhab Imam Syafi'i. Inilah yang muktamar, inilah yang digariskan oleh muktamar dunia. Adakah kita lebih hebat daripada mereka? Tidak. Kita hanya Kita macam mana kita ni? Kita kenal diri. Sebab tu belajar tasawuf ni kita kenal diri kita siapa. Ilmu aku ni setakat mana? Aku ni macam mana? Bagaimana kehidupan aku setelah mati? Adakah aku ni ahli syurga? Adakah aku ni mati dalam keadaan baik? Allah je tahu. Adakah aku ni betul-betul makrifat? Dan sebagainya. Allah je tahu. Jadi itu yang perlu kita tahu. Itu yang kita perlu selalu minta kepada Allah. Ya Allah, lindungi. Dan kita perlu ingat, syaitan juga sentiasa di belakang kita. Tidak lupa pada itu. Itulah perjanjian syaitan dengan Allah. Dia akan mesesatkan anak Nabi Adam. Jadi itulah, minta maaf sebab sedikit perkongsian daripada sama-sama kita berkongsi. Semoga kita semua sentiasa mendapat taufik dan hidayah daripada Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafas adada ma wasi'ahu ilmullah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matslubi a'tini mahabbataka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua yang awak cerita bila saya dengar sekali lagi tentang nama kono, tama koni lah, apa yang sifat 20 punya pengasas, ilmu tasawuf punya pengasas. Macam guru saya lah. Dia mengaji, dia bagi tahu tak ada orang cantik. Tetapi setelah dia meninggal, ada 2-3 orang cantik. Orang cakap, oh Denny yang buat. Dia yang mencantik dan menyebarkan. Tetapi ilmu itu telah ada sebelum guru saya ada. Sebelum Nabi Muhammad SAW ni, takkanlah Nabi-Nabi lain tak kenal Allah. Takkanlah Nabi-Nabi lain. Macam mana pula mereka? Mereka bersyahadah atas Muhammad mana? So, bagi keistimewaan Allah yang begitu adil pada segenap umat manusia ni, iaitu barang siapa mengenal dirinya, maka kenallah Tuhannya. Tak kala mengenal Tuhannya, binasalah diri dia. Itulah kunci yang sebenarnya, kunci syariat pada la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bila kita faham tu, bila dia kata la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim ni, bila kita faham syariat dia mana dia? Yang tiada daya upaya melainkan Allah ya. Kita ni apa daya upaya kita? Kalau ada hayat tanpa hayyun. Kalau ada hayyun tanpa kaunuhu hayyan. Kalau ada basar tanpa basirun. Ada basirun tanpa kaunuhu basiran. Mana kitanya? Ada sama, cuping telinga, mayat pun ada. Kalau tak ada sami'un, pendengaran. Sami'un pula kalau tak ada kaunuhu sami'an, yang maha mendengar, perihal mendengar, ability to hear. Mananya kita? So bila orang nak main cerita kat lepas dia ni ilmuwan ni, dia ni ilmuwan ni, banyak ilmu lah. Tapi kesudahan dia takkan dia nak bawa ilmu tu dekat Allah Ta'ala. Dia bawa pada yang ramai. Sebab kalau kamu nak jumpa Allah Ta'ala dengan ilmu dia, hujahnya kamu. Hak siapa benda ni? Jadi kita mengaji ma'rifatullah, iaitu mengenal Allah. Yang awak cakap kata nak mengenal Allah ni kerana usul fiqh tasawuf, itu mengenal konsep dan idea dari sudut perangai dan nafsu dan segala-galanya yang diletakkan di dalam manusia. Tetapi bila mengenal Allah, orang yang mengenal Allah tu, wujud dia tak ada, lenyap. So nak kembalikan balik daripada usul fiqh tasawuf ni macam mana pula? Atas sini. Jangan campur aduk. Bila awak nak saya tahu lepas ni imam ni apa semua ni hebat, nama ni. Awak hafal lah nama-nama lepas tu. Awak peganglah ilmu-ilmu yang diberi. Memang bagus, memang sempoi, memang alhamdulillah. Tetapi apa kena mengena dengan ilmu mengenal Allah? Bila awak cakap bab tasawuf itu mengenal amarah, marhamah, radiyah, kamaliyah, mardiyah ni semua, itu proses pengajian mengenal kaedah-kaedah yang dikatakan sifat-sifat dan yang tertakluk pada kaedah perasaan. So yang dikatakan sifat Allah ni nyata, tangan. Kalau ada kudrat tangan kaki ni. Kalau ada basar ni, kita tahu basar ni bukan hak kita. Biji mata ni orang buta pun ada, orang mati pun ada. Tapi orang buta ada roh juga. Penglihatan tu tak ada. Macam mana dia tengok mimpi dia pula? Begitu juga dengan kita yang tak buta ni, bila pejam mata tidur, kita tengok mimpi dengan mata mana pula? Kita proses lah. Akal lah, ada orang kata kaunuhu basiran. Basar biji mata, orang buta ada, orang mati ada, kita tidur pejam. Basirun penglihatan, kita tengok harimau dalam mimpi. Kaunuhu basiran, melihat kita, melihat mimpi. So, macam-macam proses untuk memberitahu bahawa kita ni tak ada. Semuanya hak Allah SWT. Bila sampai ke peringkat talqin dan ijazah, iaitu siapa sebenar-benarnya hakikat di dalam hakikat itu. The secrets of secrets. Rahsia di dalam rahsia itu siapa dia? Khadim ni. Muhaddas ni macam mana? Kita nak faham apa yang muhaddas, apa yang khadim. Bila kita
tahu benda tu, on that very moment of knowing it, kita tahu, kita sedarlah. Segala yang wasilah-wasilah atau yang orang ambil sebagai wasitah-wasitah ataupun segala syekh-syekh apa lepas ni semua, mereka pun sebenarnya tak ada daya upaya. Yang mereka duk cakap ilmu mereka tinggi itu semua Allah Ta'ala bagi. Itu kaedah ilmu. Tetapi kita tak terhijab kepada apa yang ada kat mereka. Alhamdulillah, bagus mereka buat kitab-kitab untuk membantu. Tetapi kesudahan puncak pengetahuan itu adalah pengenalan. Awak kenal Allah melalui mengenal diri awak. Bukan mengenal apa mereka tu, siapa mereka tu. Quran dah tulis mereka tak boleh jamin kita. Sesungguhnya amalan kamu tidak boleh menjamin mereka. Mereka tidak bertanggungjawab ke atas amalan kamu. Dan kamu juga tidak bertanggungjawab ke atas amalan mereka. Ini dalam satu kaedah kesedaran. Realizations. Bila awak sedar. So aku macam bertanggungjawab kat atas amalan aku ni. So awak carilah nak mengenal Allah ni kena kenal apa? Kenal apa usul fiqh tasawuf? Usul fiqh tasawuf tu mencerita tentang apa? Cerita tentang konsep dan idea law and system. Mengenal Allah ini menceritakan tentang apa yang ada pada zahir batin awak. Apa yang menggerak dan mendiamkan awak. Bukan soal perangai. Hang nak buat baik pun kena ada gerak, kehendak. Yang dikata muridan tu siapa dia? Hak siapa? Kita mengaji kat situ untuk mengenal diri kita yang solid ni. Pasal kita nak balik kita sendiri. Bukan dalam kubur. Kita nak sebut nama syekh-syekh ni yang tulis kitab ni, saya baca kitab ni, tak ada. Dan awak pula beritahu pahaman awak roh balik. Waktu kita datang zahir dan batin. Dari sudut usul fiqh tasawuf, saya setuju kalau dari sudut makrifah. 7 sifat ma'ani ni pun hak Allah Ta'ala. Dia nak bagi makan ulat. Siapa? Sebab kita tak tahu, kita kata hak kita, dia tinggal lah. Yang ni kita nak pulang zahir batin. Yang mana dia? Kita nak pulang. Zahir batin kita pulang sekali. Jadi, ada berlaku. Arwah guru saya lepas pergi korek tak ada. Ada je orang meninggal, mayat dia tak reput pun ada. Sebab dia serah ke Allah Ta'ala. Ulat pun tak akan makan. Sebab makam mereka adalah makam ma'rifatullah dah. Sebab mereka tahu bukan hak mereka. Di sini pengajian telah dicampur aduk. Adakah nak mengenal Allah, kena mengenal usul fiqh tasawuf? Itu pengajian ilmu. Jalan hakikat. Duduklah dalam kaedah jalan hakikat. Kita tak boleh campur aduk. Bila sampai makrifat, makrifah lah. Iaitu kunci dia. Kamu tak ada lagi dah. Kamu telah binasa. Yang ada dari sudut rahsia tu, tahulah yang ditalkin tu. Yang dikatakan tak ada yang wujud. Yang kita kenalkan zat sifat asma' afa'al ni macam mana. Baru kita boleh lepas peringkat. Iaitu, kita sendiri pun tak ada. Macam mana kita nak balik bercerita tentang syekh ni. Itu sebab orang yang makrifat tu, dia balik-balik, dia fokus dia aja. Dia tahulah siapa diri dia dan siapa diri mereka tu. Dia tak akan condemn orang tu dan dia tak sampai ke hati dia kalau dia marah ke orang tu. Kalau dia marah anak dia tu pun atas dasar lakonan semata-mata. Dia tak akan marah sampai ke hati sebab dia tahu what is the siapa sebenar. Ini tak ada. Bila sampai makrifat, nak balik ngaji balik bab usul fiqh tasawuf. Balik pada syariat makrifat ni, relax je, enjoy life. Ramai orang tak setuju benda ni. Sebab dia suka kita duduk. Kita kata kalau kita nak bandingkan diri kita dengan syekh-syekh lepas ni, para-para wali, sufi-sufi Allah, siapalah kita. Siapa suruh letak hang lagu tu? Hang yang meletakkan hang diri yang lagu tu. Hang yang menjunjung mereka. Sedangkan ilmu ni kita boleh tulis. Kita boleh mengaji. Tetapi sebenar-benar dari kita ni, kita kena kenal. Aku takkan meletakkan diri aku, lepa tu tinggi dan aku rendah, dan aku tinggi, lepa tu rendah. Tak. Aku meletakkan diri aku ni tak ada apa. Dan lepa tu pun tak ada apa. Yang ada hanyalah Allah semata-mata. Semua ini adalah permainan dia. Semua ini adalah rahsia di sebalik rahsia. Kecuali sesiapa yang berjaya menembuhi
menembusi rahsia di sebalik rahsia tu, dia akan terkesima, dia akan terdiam seketika setelah ditalkin ijazah tu, dan dia tak akan lagi melihat selainnya melainkan Allah. Tetapi bila dia balik pada syariat, dia kena main. Sebab ada orang lagu ni, ada orang tak puas hati dengan dia sebab dia faham lagu ni, ada orang nak try bentuk dia sebab lagu ni, ada orang nak hukum dia tak faham, so dia nak kena faham benda ni. Dia kena MPKD lah kat mereka ni. MPKD. Itu saja. Sebab kesudahan dia. Allah tak heran lah kalau ilmu hang tinggi pun. Sebab siapa yang memberi ilmu, otak, alimun, fikiran, kaunuhu aliman, yang memikir, ability to things. Semua dia. Abang tu terang. Bagi aku, semua manusia istimewa. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tetapi depa tu nak tahu tak tahu yang menyebabkan depa istimewa tu kerana apa? Bukan kerana syekh-syekh ni. Terima kasih kat depa atas penerangan. Tetapi depa menerangkan hang satu ilmu untuk sampai mengenal hakikat diri hang sebenar siapa tu. Bermakna hang tahu depa tu pun siapa. Hang tak boleh meninggikan depa. Segala-galanya adalah kudrah iradah Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini makrifah. Kalau nak cerita pasal usul fiqh tasawuf, kita cerita pasal law and system, concept and idea. Tertib lah, apalah, itulah, inilah, apalah. Kita tak boleh buang benda tu. Pasal itu juga salah satu jalan pengajian. Sebab satu pada yang ramai, ramai pada yang satu, dan juga satu pada yang satu. Itu ada konsep boleh kita hurai, bersembang. Tetapi bila makrifah dia telah terkeluar dari putaran tu. Sebab kunci makrifah adalah fasada jasad. Binasa dari kamu. So what is left there to talk? Senyum sajalah. Itulah aku kata tarik Islimun. Enjoy life. Tapi orang tak setuju sebab mereka telah tertakluk pada hukum, hakam, konsep dan idea, law and system. Bila cakap bahawa Muhammad, mereka tak kenal yang awal, akhir, zahir, batin tu. Mereka duk cerita yang umur 63 tu. Yang meninggal, wafat umur 63. Setakat tu ya mereka cerita. Mereka tak tahu Nur Muhammad tu terjadi sebelum had 63 itu dilahirkan. Kalau mereka tahu yang tu, mereka tahu. Sampai ke hala pun ada. Kenapa tak ikut wajah sebenar wajah? Di sini dia campur aduk. Itu sebab banyak dah dapat jumpa, dapat kata okeylah. Lakum dinukum waliyadin, supaya tak ada benci antara kita. Itu sajalah. Lainnya jalanlah. Awak menyelamati diri awak sendiri. Carilah jalan keselesaan. Bagi aku selesa. Aku tak ada masalah. Aku tahu siapa sebenar dari aku. Aku tahu pada siapa sebenar dari wali-wali Allah, sufi-sufi Allah tu. Kalau mereka duduk, la khawla wala. Mereka duduk, barang siapa mengenal dirinya, Tuhan dirinya, kenallah Tuhannya. Tak kalau mengenal Tuhannya, binasalah dari dia. So, tak ada hebatnya mereka tu. Tak ada hebatnya aku. Tak ada hebat siapa pun. Yang hebat tu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja. Itu pegangan aku. So bila orang main nak cerita pasal syekh-syekh ni, nama ni, pergilah. Aku pun banyak kawan Nasyabandiyah. Aku kata aku setuju kalau aku duduk di tarikat tu. Tapi aku tak duduk di situ. So hampa nak cerita pasal syekh nu sampailah kepada Nabi Muhammad, ceritalah. Aku tak duduk di situ. Aku mengenal diri aku mengenal Tuhan yang satu. Bermakna pergi tang mana pun, apa pun aku melihat, aku tahu. Yang dikatakan wadibal wujud, yang dikatakan wadatul wujud, ni apa semua aku tahu. Tetapi kita tak boleh sembang. Ada benda yang kita boleh sembang, ada benda kita senyum atas dasar saling faham. Ini sebab permainan sufi lain. Bila dia bercerita dengan yang ramai lagu, bila pergi duduk dekat dia mata ke mata, orang lain tak ada, tanya, who are you? Who are really you? Dia nanti bersembang kita lagu lain. Dia bersembang kalah dengan yang ramai. Dia ada tapisan dia ada huraian dia. Tapi kalau dia duduk dengan diri dia sendiri, dia tahu. Selai bulu remah pun bukan hak dia. Dia telah binasa daripada sudut keakuan dia.
Orang lain pula duk angkat dia ni macam ni, dia ni macam ni, dia ni macam ni. Orang try menghijabkan, meletak martabat dia, letak dia punya makam ni, makam ni. Sedangkan dia tak ada apa. Bagi dia tu, kalau boleh dia nak bagi tahu dia seleb rumah pun tak ada. Ni semua hak Allah Ta'ala. Tetapi orang lain yang mana terhijab akan mengagung-agungkan. Ini yang berlaku. Guru aku dia kata jangan terhijab dekat saya. Kalau tengok saya, nampak saya lah. Begitulah juga dengan awak. Kalau awak tengok diri awak, nampak awak lah. Tetapi kalau awak kenal siapa sebenar saya, itulah siapa sebenar awak. Sebab saya telah tiada. Di mata Allah Ta'ala ni saya tak ada apa. Sebab setinggi-tinggi ilmu adalah penyerahan. Setinggi-tinggi penyerahan adalah kebinasaan. Tak ada satu pun wujud kita. Ni macam mana nak terang? Awak akan bawa keluar surah ni, ayat ni, awak akan bawa keluar nama wali ni, nama ni, wali ni, apa ni apa tu semua, ustaz ni, syekh ni. You will bring out them. You will ask me, who are them? Awak kenalkan apa? Aku kenal mereka. Mereka tu sebenarnya tak ada apa langsung. Yang ada hanyalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Hang boleh accept kalau aku cakap macam tu? Mereka tu tak ada apa langsung di mata aku. Yang ada mereka bawa keluar tu semua hak Allah. Maka aku tidak memperduakan Allah SWT. Semua. Tak peduli Albert Einstein ke apa ke, semua orang yang berilmu itu, semua adalah daripada kaunuhu aliman, hak milik Allah SWT itu sendiri. So janganlah main cerita kat lepas syekh ni, kenal ke syekh ni, syekh ni. Yes, aku kenal sebenarnya mereka tu siapa. Dan hang kenal mereka lagu lain. Hang menjunjung mereka lagu lain. Aku tak akan menjunjung siapa sekalipun. Pasal guru aku cakap, kalau satu orang boleh membelah bulan jadi 8. Awak jangan peduli. Awak telah kenal Tuhan awak. So ini, jangan bawa lepas pergi ke situ. Aku tak akan menduakan kekuasaan Allah SWT. Dan aku tak akan menjunjung siapa pun. Sebab orang yang mengenal lain. Orang yang berilmu lain. Orang yang tak boleh baca, tak boleh menulis. Tapi kalau dia mengenal Allah Ta'ala, dia juga binasa. Dia juga duduk di dalam kewujudan yang wujud itu. Orang yang tak ada ilmu, pergilah berilmu. Berjumpa guru yang pandai bercakap, yang gunu lagu ni, sampai dia tengok, wah guru ni apa semua. Dia telah terhijab. Tetapi dia kata, aku datang hanya untuk mengenal diri aku. Kalau kamu mampu menerangkan ilmu mengenal Allah, sehingga tiada wujud diri aku, silakan. Selepas tu mangkit balik, salam cium. Tak ada nak main berulang lah. Begitu sebenar-benarnya. Kalau tidak, kamu akan bermakam di sudut ilmu semata-mata. Dan kamu akan berbangga dengan ilmu-ilmu orang. Kamu tidak mengenal Allah yang satu. Maka malanglah. Tetapi tak apalah, kalau itu yang kamu mau, jalan terus. But please, I don't want to listen this whole thing semua. Ni semua lepas mengaji dari tahun 82 ayah bawa Tok Haji Ayah Yazid. Sampai 86 dia bawa pergi jumpa Pak Abu Darasan di Pahang. Dari tahun itu sampai ke tahun ni, macam-macam dah jumpa, macam-macam dah bermetelaah, macam-macam dah bersembang, macam-macam wali-wali Allah kita jumpa. Mereka minta benda satu ya. Jangan, do not lose the track of your who you are. Do not lose the track of who you are. Kena faham. Itu saja. So, I pegang lah. Hari ni I lepas jumpa awak ni, cakap lagu-lagu ni, awak tak sedap. Tahun 82 dah dengar dah benda-benda ni. Tahun 86 dah dengar dah benda-benda ni. Cerita tentang ni, cerita tentang ni. Bila guru cakap, itu hanyalah kisah-kisah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang telah dianggap sebagai orang yang hebat. Itu kisah cerita mereka. Dan ini penulisan-penulisan mereka. Cerita-cerita buku-buku mereka. Kitab-kitab mereka. Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu sangat terang dan jelas. Dan sesungguhnya juga nak mengenal Allah, kenallah diri kamu. Apabila kenal diri kamu, kenallah Allah. Tak kalah mengenal Allah, di saat itu binasalah diri kamu. Maka kembali kamu kepada syariat. Syariat yang telah mengenal. Kamu tidak akan terhijab dengan apa sekalipun. Kamu akan senyum saja.
Senyum saja. Mereka istimewa. Tetapi yang mengistimewakan mereka itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Pelakon ni hebat lah dia berlakon, menggambar dia best dia. Aku tengok sampai sebelah aku menangis tak berhenti. Depan tu menangis, belakang ni menangis. Pandai dia ni berlakon. Orang tak akan kata pandai pengarah tu memilih pelakon. Pandai pengarah tu memilih skrip. Pandai pengarah tu mengarah watak tu. Orang tak duduk tangan tu, orang berhenti kat pelakon. Inilah hari ni. Aku tak berhenti kepada ustaz-ustaz, syekh-syekh, siapa-apa sekalipun. Aku tak berhenti dalam situ. Kita kenal director. Kita kenal actor. Kita tahu audience. Itu saja. Pengarah, pelakon dan penonton. Siapa sebenarnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamatlah. Selamatlah. Assalamualaikum, Pat. Maaf nak tanya sikit. Kebelakangan ni, Sari dah mula perasan banyak ustaz-ustaz atau penceramah bebas begitu gemar mengangkat kisah-kisah sejarah para sahabat dan berbagai-bagai kisah riwayat yang ada dalam kandungan hadis. Dan ada yang begitu taksub mengagungkan para wali terdahulu. Anyway, Sari tahu dan percaya memang terlalu banyak wali Allah yang hebat. Tapi, apa kena mengena kisah wali Allah dengan mengenal diri dan mengenal Allah? Sebab Allah kata dalam Al-Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Boleh Pat huraikan sikit? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Allah, Sari lama tak dengar. Bagaimana keadaan, mana tahu saya hidup Kelang. Moga semua okey, Sari. Soalan Sari boleh lepas sebut sebagai mind blowing lah, pecah minda. For the matter of facts, apa yang berlaku sekarang pun lepas sedang, apabila lepas buka lepas punya WhatsApp dikalekkan ramai secara tak langsung, diterjah masuk dengan berbagai-bagai peringkat akal fikir. Ada yang telah mengaji banyak dengan ustaz ni, dengan wali Allah ni, kitab ni, masuk bersoal jawab dengan lepas. Tetapi itulah kaedah tu. Tiba-tiba bila ada soalan macam masuk lepas kaedah menceritakan tentang kehebatan wali-wali Allah tu, dan mereka kata ini bukan kata-kata saya, ini kata-kata wali ni, ini kata-kata ini syekh ni. Saya kata takkan awak nak bawa benda tu depan Allah Ta'ala. Bukan saya yang sebut, dia yang sebut. Bermakna pembawakan awak tu bukan dikarenakan awak, dikarenakan orang lain. Pengenalan awak pula atas orang lain. Merasanya awak itu beragama di atas kata-kata orang lain. Di mananya Quran itu berkata hanya untuk kamu. Bila Quran itu berbicara direct line dengan kamu ni, macam mana pula? Surah Al-Baqarah ayat 2 terang. Surah 15 tu ayat ke-9 terang. Tetapi itulah nak buat macam mana, Sari. Bila dia lagi terbuka, lagi macam-macam lah kena. Lepas tak kisah pun. Sebab kok mana pun kita mengaji, kita tak boleh hukum orang. Lepas soal jawab kita asal secara indirectly, kok belakang lepas tikam kita sesat. Itulah lepas bagi warning. Lepas apa bagi warning, lepas cerita kita macam ni, kebelakangan lepas buh pula. Allahu'alam pula dah. Mana awak tak sure dengan apa awak cakap lah. Begitulah bila Sari bertanya, mereka bercerita sejarah Nabi, cerita pasal itu, cerita pasal ni, betul. Benda tu bagus dari kaedah sudut ilmu untuk membentuk perasaan kita dari segi memelihara buruk baik itu ini apa semua. Itu fiqh, usul dan tasawuf. Sebab fiqh tu satu pada yang ramai, usul ramai pada yang satu, tasawuf tu satu pada yang satu. Semua tu kaedah bagaimana nak menghadapi dan menjalani. So, bila makrifah ni satu semata-mata, dia tak boleh kongsi, tak boleh share. Bila kita kata terkeluar daripada putaran usul fiqh tasawuf tu, bukan menolak. Yang ni dia tak faham, bukan menolak. Bila hampa tarik aku masuk dalam fiqh, aku tak boleh cerita makrifat. Makrifatullah punya bab tu tak boleh masuk pasal ini hukum-hukum. Mana boleh ilmu fiqh bawa ke Allah Subhanahu Wa Taala? Dia bawa pada yang ramai.
nak mensejahterakan, mententeramkan satu pada yang ramai. Ramai pada yang satu mengusul balik, satu pada yang satu mencuci balik apa dia. Tapi makrifah ini bukan kaedah itu. Kita tak menolak. Kita sedang di dalam satu kelas yang lain, di dalam satu subjek yang lain. Mereka tak faham benda ni. Mereka kata kita buang, kita tolak. Tak. Bila saya membicara ilmu makrifah, jangan masuk usul fiqh tasawuf. Usul fiqh tasawuf masih ada kewujudan diri, masih dikeranakan oleh satu kerana. Bila makrifah itu untuk mengenal diri, mengenal siapa sebenar-benarnya. Itu antara kamu dengan diri kamu. Satu pada yang satu, satu semata-mata kesudahannya. Jadi satu semata-mata tu dia kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Dia juga laisa kamitslihi syai'un. Tak boleh nak kongsi usul fiqh tasawuf. Kita bukan tolak, tapi subjek tu tak kena dalam hal ni. Pelajaran ilmu itu, sudut ilmu itu tidak boleh dicampur aduk benda ni. Quran kata, mengapakah kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Dia sebut juga sebelum tu, janganlah kamu bercampur aduk batil dan hak. Surah 2 ayat 42, surah Al-Imran pula ayat 70. Cari kaji. Bila kata tentang kita nak mengaji dengan orang, kita kena ada guru apa semua, maka dalam Quran ada sebut, bertanyalah pada mereka yang mengetahui. Sari boleh usul surah Yunus 94, surah An-Nahl ayat 43, surah Anbiya ayat 7, surah Al-Furqan ayat 59, tak salah dapat. Dia tak suruh kita bermakam pada mereka. Dia tak suruh kita berhijab pada yang mengetahui tu. Sebab bila kita tanya orang yang mengetahui tu, kita jadilah orang yang mengetahui bila dapat jawapan. Surah Al-Hadid 57 ayat 3. Surah Surah Al-Hadid 57 dia kata ayat 3 tu, dia yang awal, akhir, zahir dan batin. Kita tanya yang mengetahui bahagian tu. Surah Al-Hadid ayat 4. Dia berserta di mana saja kamu berada. Surah Al-Qaf ayat 16. Dia lebih dekat dari urat leher. Surah 51 ayat 20-21. Rujuk pada alam semesta dan juga pada diri. So, bila di peringkat awal mengaji, menghalusi, mengkaji, meneliti, wajiblah kita berguru, bertanya pada yang mengetahui. Tetapi bila telah ditalkin ijazah, setelah mengenal siapa sebenar diri kita, sebenar-benar, setelah kita ma'rifatullah, ditalkin ijazah, kita telah menjadi ahli makrifah. Maka kita kenallah siapa sebenar guru kita yang sebenar tu. Kita tahu yang memberi syafaat adalah Allah semata-mata. Tak percaya, sehari rujuklah surah Az-Zumar ayat 43. Terang dan jelas. Sebenarnya ahli makrifah ni, bila disinggah sana pembicaraan di antara para makrifah, dia pun tak berbicara tentang usul fiqh tasawuf. Bukan tolak, tetapi persidangan, perbincangan, perbualan, the subject, the methods of the conversation, tak ada kena-mengena dengan usul fiqh tasawuf. Bukan di bahagian itu, tapi mereka tak faham sehari. Nak buat lagu mana, mereka hukum kita tu. Ya Allah, Ya Rahim. Allah Akbar, Allah Akbar. Tak apa sehari, pelan-pelanlah sehari, insyaAllah. Selagi kita tak menghukum orang, insyaAllah, segala pintu akan terbuka di dalam diam, insyaAllah. Sebab Tuhanlah yang beri petunjuk, Tuhanlah menyesatkan. Tak ada lain, hanyalah Allah Azza wa Jalla. Baik Sarina, selamatlah. Masya Allah, berlepat. Sangat-sangat terang dan jelas. Itulah sebenarnya untuk mengenal diri, mengenal Allah. Terang dan nyata dah. Tak ada kisah apa lagi nak diambil kisah. Para syekh yang berceramah bebas lagi dah. Dah terang lagi, nyata dah penerangan yang Balepat bagi. Terima kasih banyak Balepat. Terima kasih banyak beri pencerahan. Assalamualaikum.